الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفي الله من خلقه وحبيبه إمام الأنبياء وسيد المرسلين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, marilah bersama kita meningkatkan ketakwaan kita setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala tegahannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita taufik untuk memupuk tali persaudaraan antara kita, insya-Allah, amin. Saudaraku, pada Jumaat lalu mimbar telah membincangkan kepentingan kita menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh teladan. Khutbah telah memulakan perbincangan dengan menitik beratkan adab yang sering dipelihara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama Allah Subhanahu wa taala. Hari ini khutbah akan menyentuh perihal hubungan sesama kita yang kita perlu dipelihara dengan sesempurna mungkin. Kerana iman menjadi sempurna apabila kita menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala di samping memelihara hak sesama insan. Saudaraku, kepentingan kita menjaga adab dan etika dalam berinteraksi dengan individu lain tidak dapat dinafikan. Perhatikan sahaja pengajaran yang terkandung di dalam hadis di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan hal keadaan sebahagian manusia nanti di hari akhirat. Ada yang datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan pelbagai pahala amal ibadah, tetapi pahala-pahalanya telah diambil oleh manusia lain yang pernah dizaliminya di dunia dahulu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika telah habis pahalanya sebelum dapat dibayar kepada orang yang dizaliminya, maka dosa-dosa orang-orang yang dizaliminya tersebut akan dilemparkan kepadanya pula, lalu dia kemudiannya dicampakkan ke dalam api neraka. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis ini menekankan kepentingan menjaga hak dan hubungan sesama manusia dan bagaimana ia terkait dengan kesempurnaan iman. Renungkan juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Tahrim ayat 6, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu dari neraka yang mana bahan bakarnya terdiri daripada manusia dan batu bata. Neraka itu dijaga dan dikawal oleh malaikat-malaikat yang keras, lagi kasar layanannya. Mereka tidak menderhaka kepada Allah dalam segala yang diperintahkannya kepada mereka, dan mereka pula tetap melakukan segala yang diperintahkan. Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an tatkala menjelaskan ayat tersebut berkata, ajarkanlah ilmu dan adab kepada mereka, yaitu ahli keluargamu. Inilah yang perlu kita tingkatkan dalam diri ahli keluarga kita,
terutamanya anak-anak, agar mereka menjadi generasi Rabbani, iaitu generasi yang menuruti segala perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjaga hubungan sesama manusia. Maka di sini letaknya tanggungjawab kita untuk sentiasa memelihara dan menjaga adab dan etika berinteraksi sesama Muslim. Kepentingan adab dan etika ini menjadi lebih kritikal lagi pada zaman yang pesat perkembangan dan kemajuan teknologi perhubungan. Kita semakin mudah berhubungan, namun sebagai Muslim, apa jua platform yang kita guna pakai, kita perlu sentiasa memastikan hak-hak saudara kita dilaksana dengan sebaik mungkin. Saudaraku, namun apakah hak saudara kita yang perlu kita pelihara sentiasa? Terdapat pelbagai pengajaran yang terkandung di dalam hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang boleh kita jadikan iktibar. Antaranya, pertama, sentiasa menginginkan kebaikan bagi saudara kita. Ia merupakan suatu sifat terpuji yang perlu dimiliki setiap mukmin. Lihat sahaja budi pekerti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sering mendorong dan menyokong mereka yang berhubungan dengan beliau serta menginginkan kebaikan buat mereka. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Al-mu'min mir'atul mu'min wal mu'min akhul mu'min yakufu alaihi dhi'atahu wa yahutahu min wara'i." Yang bermaksud, seorang mukmin adalah cermin bagi saudaranya dan seorang mukmin adalah saudara bagi mukmin yang lain. Dia membantu memperbaikinya daripada kesalahannya dan memerhatikannya daripada belakangnya. Hadis riwayat Abu Dawud. Lihatlah saudara, betapa Nabi Muhammad SAW menekankan kepentingan perhubungan antara kaum muslimin. Kita membantunya agar menjadi insan yang lebih baik, sama ada dia sedari mahupun tidak. Jangan kita menjadi seperti sebahagian individu yang memiliki rasa hasad dan dengki terhadap orang lain yang dikurniakan kelebihan. Rasa hasad dan dengki menimbulkan rasa kurang senang dan keinginan yang tidak baik terhadap saudaranya. Na'udzubillah. Perhatikan sabda Nabi Muhammad SAW yang bermaksud, barang siapa yang mencari makan dengan mengorbankan seorang muslim, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberinya makan dengan yang serupa dengannya daripada neraka Jahannam. Dan barang siapa yang mencari pakaian dengan mengorbankan seorang muslim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberinya pakaian dari Jahannam. Dan barang siapa berdiri atas orang Islam dengan keangkuhan dan kesombongan, maka Allah akan berdiri baginya dengan kesombongan dan keangkuhan pada hari kiamat. Hadis riwayat Abu Dawud. Saudaraku, perkara yang kedua yang perlu kita perhatikan adalah mencintai saudara kita sebagaimana mencintai diri sendiri. Seorang itu hanya mampu menimbulkan rasa ingin kebaikan bagi saudaranya apabila perasaan cinta bagi saudaranya itu mekar di dalam hati. Sebagaimana kita mencintai setiap individu daripada ahli keluarga maupun adik-beradik, seharusnya cinta kita sesama muslimin juga sedemikian rupa. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadisnya, "Tidak sempurna iman kamu sehingga dia mengasihi saudaranya sebagaimana dia mengasihi dirinya sendiri." Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Maka seorang mukmin akan sentiasa merasa cinta terhadap saudaranya. Beliau akan sering bertanyakan bagaimana keperluan kehidupannya, bagaimana agamanya, bagaimanakah boleh dia dibantu untuk mengurangkan kesukarannya. Atas dasar inilah Nabi Muhammad SAW menjalankan dakwahnya.
Baginda sentiasa menginginkan kebaikan untuk umatnya. Baginda mendoakan dan sentiasa prihatin terhadap kesejahteraan umatnya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Ibnu Hibban, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suatu ketika mendoakan untuk Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dengan doa berikut: Allahumma ighfir li Aisyata ma taqaddama min zambiha wa ma ta'akhkhara wa ma asarrat wa ma a'lanit. Yang bermaksud, ya Allah, Engkau ampunkanlah bagi Aisyah apa yang telah lalu daripada dosa-dosanya dan segala yang akan datang, dan segala yang beliau sembunyikan dan segala yang beliau zahirkan. Baginda lalu berkata kepada Sayyidatina Aisyah, sesungguhnya ia adalah doaku untuk umatku pada setiap salat. Maka seharusnya kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki rasa cinta dan sayang juga sesama umat, bukan saling melontarkan kata-kata kesat lagi kasar tak kala berbalah antara kita, sama ada kerana isu-isu agama yang dipertikaikan ataupun kerana sebab-sebab lain. Ia bukanlah satu sikap dan adab yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita taufik untuk menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh teladan buat diri kita. Semoga kita dikurniakan kemampuan untuk menjalankan segala tanggungjawab terhadap Allah Subhanahu wa taala dan terhadap sekalian hamba-hambanya dengan terbaik mungkin. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Amin. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Amin. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Amin ya Allah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh faya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Amin amin ya muwaffiq at-ta'i'in وفقنا لطاعتك أجمعين وتب علينا وعلى المسلمين واغفر ذنب من يقول أستغفر الله العظيم أستغفر الله. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدا سيد الجن والبشر صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر. عباد الله اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما تنبيها لنا وتعليما وتشريفا لقدر نبيه وتعظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم فصل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد ورضى اللهم عن أفضل أمته بالتحقيق
أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وعن الزاهد الأواب أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب الله عنه. وعن جامع سور القرآن أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان الله عنه. وعن إمام أهل المشارق والمغارب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب الله عنه. وعن الستة الباقين من العشرة الكرام البررة والذين بايعوا نبيك تحت الشجرة وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات آمين. والمؤمنين والمؤمنات آمين يا رب. الأحياء منهم والأموات. آمين. اللهم فرج هموم المسلمين آمين. واقض الدين عن المدينين آمين يا رب. وأحسن خلاص المسجونين آمين. واجعل هذا البلد آمنا رقيا وسائر بلاد المسلمين. آمين. آمين يا رب العالمين. آمين يا رب. اللهم اكتب السلامة والعافية لنا ولعبيدك الحجاج والغزاة والمسافرين في برك وبحرك وجوك من أمة محمد أجمعين. آمين يا الله. ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان آمين يا رب. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. آمين يا الله. آمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.